Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita, alhamdulillah. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, alhamdulillah. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita, alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan umur kita, Allah beri kesempatan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, hingga sama-sama dapat kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk tazkirah pada hari ini saya gantikan dengan kuliah maghrib. Maksudnya kuliah maghrib yang kita hentikan pada bulan-bulan sebelum Ramadan dipindahkan daripada waktu maghrib kepada waktu zuhur pada hari Ahad, ya. Pada hari Ahad selepas zuhur, insya-Allah kira-kira jam 1.45 ataupun 1.50 tengah hari, insya-Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana kita semua maklum bahawa kita dah berada pada penghujung kitab. Dan pada siang ini, pada tengah hari ini, dah tersasul kan. So, biasa kuliah ini dibuat pada waktu malam. Okey. Kita akan sambung bab yang ke-8, iaitu himpunan ayat dan surah yang sunat dibaca pada masa dan keadaan yang tertentu, ya. Dan surah yang tertentu pada masa yang tertentu sudah tentulah berdasarkan kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung muka surat yang ke-171. Kita akan sambung ayat yang muka surat yang ke-171. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkenaan bacaan sebelum tidur. Dia tu siapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Dia tu pembaca Al-Quran. Siapa pula pembaca Al-Quran? Pembaca Al-Quran tu adalah kita. Kita sebagai pembaca disunatkan membaca Ayatul Kursi, Surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain bermaksud dua surah pelindung. Dua surah pelindung, iaitu Surah Al-Falaq dan Suratul Nas. Dan ayat-ayat terakhir daripada Surah Al-Baqarah ketika ingin tidur, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, suka saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Baginda suruh kita baca, dan baginda telah menunjukkan kepada kita bahawa baginda juga melakukannya, bahawa terdapat bacaan-bacaan Al-Quran yang disunatkan kepada kita, yang digalakkan kepada kita sebelum kita tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini bermaksud kita perlu berusaha untuk menjadikan amalan terakhir, amalan yang terakhir sebelum kita melelapkan mata adalah ibadah, ya. Kena ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, amalan terakhir kita sebelum kita lelapkan mata, sebelum kita tidur, bukanlah perkara-perkara yang sia-sia.
Tetapi apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Ya, dan di antara perkara yang selalu saya ingat ketika mana kita sama-sama mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dalam bab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu doa. Satu doa itu bukan saya nak keluar daripada topik yang kita pelajari, tetapi nak bagi faham kepentingan kita ingat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'win. Yang bermaksud segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada kami, yang telah memberikan minum kepada kami, yang telah memberikan kecukupan kepada kami, dan telah memberikan tempat tidur kepada kami. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian disambung lagi fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'win, dan berapa ramai orang di luar sana yang tidak cukup keperluan mereka, yang tidak cukup kelengkapan mereka, dan tidak sempurna tempat tidur mereka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang kita boleh belajar daripada hadis ini, doa ini adalah dianjurkan kepada kita sebelum kita tidur, kita mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sepanjang hari. Bermula daripada kita bangun tidur. Kalau macam hari ni kita bangun tidur, kemudian kita bersahur, kita makan, kita minum, semua itu dari Allah. Semua itu nikmat dari Allah. Kemudian kita dapat dirikan solat fardu, dapat kita dirikan solat sunat, dapat kita baca Al-Quran, itu nikmat dari Allah. Kita dapat pakaian yang cukup, ada tempat tinggal yang selesa, kita dapat semuanya itu dari Allah. Jadi penting sekali bila kita belajar bab ini, bacaan sebelum tidur, tujuannya adalah untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, ia datang dari Allah. Jadi kita pun bersyukur kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Perkara ini termasuk dalam hal yang perlu dititik beratkan dan diambil perhatian secara serius. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tegas dalam bab ni, seolah-olah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, menerusi penulisan dia mengajak kita, dia menyuruh kita untuk hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dalam kehidupan seharian kita. Jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabit ni maksudnya ada, wujud. Banyak hadis yang sahih berkenaannya. Nak bagi tahu bahawa amalan-amalan yang dianjurkan sebelum tidur adalah daripada hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan dalam As-Sahihain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, istilah dalam hadis kalau disebutkan Sahihain, ia merujuk kepada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua-duanya adalah daripada kitab hadis yang sahih. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-285 dan 286 daripada surah Al-Baqarah. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam, maka dua ayat tersebut sudah memadai baginya. Nampak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dua ayat saja. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, payah nak belik mushaf, nak tengok surah Al-Baqarah, dua ayat yang terakhir tu yang mana satu? Ayat 285 dan 286 tu yang mana satu? Sebenarnya jangan risau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Semua kita rajin membacanya, semua kita menghafalnya insya-Allah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai habis. Kemudian ayat yang 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, sampai habis. Jadi kan biasa baca dua ayat itu kan. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada setiap malam jangan lupa untuk membacanya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya pada malam hari, pada malam hari sebelum tidur, kafatah, maka dua ayat tersebut telah memadai baginya. Dan tentu kita nak tahu kan bagaimana para ulama mensyarahkan maksud kafatahu. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan kafatahu, dua ayat tersebut telah memadai baginya. Yang pertama, ada dua maksud. Yang pertama adalah kedua-dua ayat itu sudah cukup untuk menjadi pelindung, pelindung baginya daripada sebarang malapetaka dan sebarang kejahatan. Masya Allah. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Allah nak bagi perlindungan kepada kita daripada perkara-perkara yang tak baik, daripada gangguan-gangguan yang jahat, daripada gangguan syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah nak selamatkan kita, Allah nak bagi perlindungan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada caranya, iaitu dengan membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada setiap malam. Manakala maksud yang kedua adalah kedua-dua ayat itu apabila kita dah baca pada waktu malam, sudah cukup baginya daripada bangun pada malam hari untuk berqiyamul lail, ya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan pahala yang memadai, yang cukup bagi kita, hingga kan kalaupun kita tidak berqiyamul lail pada malam itu, tak cukup Masya Allah. Tapi kalau kita baca dua ayat yang terakhir ini, kemudian kita bangun juga untuk berqiyamul lail, itu lebih afdal. Tapi memadai, dah cukup kalaupun dia tidak berqiyamul lail. Tapi kalau dia berqiyamul lail, Masya Allah, itu lebih afdal, itu lebih baik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok apa yang disebutkan lagi. Sekumpulan ulama berkata dua ayat itu sudah memadai buat qiyamul lail. Dah cukuplah, dah dianggap kita membangunkan malam pada malam tersebut. Manakala ulama lain pula berkata dua ayat itu memadai untuk menjauhkan diri daripada perkara yang dibencinya pada malam tersebut. Kita dah tentulah tak nak diganggu malam itu, kita tak nak ada masalah pada malam itu, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan urusan kita. Baik. Kemudian kita tengok kepada bacaan yang berikutnya, bacaan yang lain selain daripada dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Apa lagi yang kita nak kena baca sebelum kita tidur? Baik. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kulla lailatin yaqra'u qul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad, dan al-muawwidhatain. Maksud al-muawwidhatain adalah dua surah pelindung, iaitu suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan suratul Nas, iaitu qul a'udzu birabbin nas, ya, pada setiap malam. Dan kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam muka surat 11, muka surat yang ke-172, perkara ini kami telah sebutkan pada fasal tiupan dengan ayat Al-Quran. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, walaupun kita dah belajar, tak ada masalah untuk kita ulang supaya kita boleh ingat dan supaya kita boleh amalkannya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana kita nak membaca ketiga surah itu, yang pertama kita akan tadahkan tangan kita. Kemudian kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Contoh saya buat praktikal,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dah selesai baca 3 surah itu, kemudian buat isyarat ludah. Macam tu ya. Isyarat saja ya. Bila kita buat tidak ada kesan air liur pun dekat sini. Dia cuma sekadar isyarat saja. Bila dah hembus 3 kali, maka kita akan usap pada kepala kita, wajah kita, kepala kita, kemudian tubuh badan kita, semua bahagian hadapan, tangan kita ya. Kemudian bila dah sampai ke kaki, kemudian kita pun mengusap semua bahagian belakang yang boleh kita capai. Itu baru first round. Kemudian dibuat untuk kali yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali yang kedua, hembus, kemudian sapu sekali lagi. Dan kali yang ketiga, hembus, tiup ataupun isyarat ludah 3 kali, kemudian sapu lagi 3 kali. Itu diulangi sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kuntu ara ahadan yaqilu dakhala fil islami yanamu hatta yaqra'a ayatal kursi." Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang berakal memeluk Islam tidur sebelum membaca ayatul kursi." Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nak menunjukkan bahawa amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang keutamaan membaca ayatul kursi sebelum tidur. Itu dianjurkan, sebagaimana kita dah jelaskan sebelum ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Ya, tetapi ada satu malam itu ada sesuatu yang menyusup ke dalam, kemudian nak mengambil, nak mencuri daripadanya. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila Abu Hurairah menangkap dia dan dia mengatakan bahawa aku akan bawa kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia merayu supaya dilepaskan. Lalu dia berkata, sesiapa yang membaca ayatul kursi pada setiap malam, maka dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan itulah bila mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berkata bahawa dia bercakap benar, sedangkan dia adalah seorang pendusta. Yang datang kepada kamu adalah syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka itu keutamaannya. Sebagaimana kita tak mahu diganggu, tak mahu ada perkara yang tak elok berlaku pada malam hari, maka hendaklah kita membaca ayatul kursi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan, "Ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla ay yaqra al-ayati thalathal awakhir min suratil Baqarah." Artinya, aku tidak pernah melihat seseorang yang berakal tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada dalil yang menunjukkan bahawa digalakkan kepada kita membaca 3 ayat. Selain daripada 2 ayat yang kita dah sebutkan tadi, ayat 285 dan 286 daripada surah Al-Baqarah, digalakkan kepada kita membaca ayat yang ketiga terakhir.
iaitu ayat yang ke-284 daripada surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sanadnya sahih menurut syarat perawi di sisi Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah ayat-ayat yang dianjurkan. Ada lagi, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la yamurru bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal muawwidhatain fama atat aliyya lailatun illa wa ana aqra'uhun. Ya. Artinya, janganlah berlalu satu malam melainkan kamu membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwidhatain. Ya, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Al-Muawwidhatain, dua surah pelindung iaitu surah Al-Falaq dan suratul Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada satu malam yang datang kepadaku melainkan aku akan membacanya. Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Begitulah kita dapati bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum apabila diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersungguh-sungguh sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Mereka sungguh-sungguh mengamalkannya hingga tak pernah berlalu satu malam mereka meninggalkannya. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena contohi perbuatan para sahabat yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi. Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan, kanu yastahibbuna ay yaqra'u haula'is suwar fi kulli lailatin 3 marrat qul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Artinya, mereka suka untuk membaca surah-surah tersebut sebanyak 3 kali pada setiap malam. Apakah surah-surah itu? Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Muawwidhatain. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berulang-ulang kali kita dengar istilah itu, ya, Al-Muawwidhatain. Kadang-kadang disebutkan juga Al-Muawwidhat, iaitu surah-surah pelindung. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, suratul Nas, itu 3 kali pada setiap malam. Baik. Sanadnya sahih menurut syarat perawi di sisi Muslim. Ibrahim An-Nakhai juga meriwayatkan, kanu yu'allimunahum idza awwaw ila furushihim ay yaqra'ul muawwidhatain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sanadnya juga sahih menurut syarat perawi di sisi Muslim bahawa mereka mengajarkan kepada orang, ya, mereka mengajar kepada orang lain dalam kalangan mereka supaya membaca Al-Muawwidhatain apabila hendak tidur. 2 surah pelindung iaitu surah Al-Falaq dan suratul Nas. Jadi kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum bila mereka mempelajari hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semangat sekali. Mereka semangat sekali untuk mengajarkannya kepada orang-orang yang lain. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita dapati pertama dekat sini, bila mereka dapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semangat nak sebarkannya kepada orang lain kerana amalan itu datang daripada Rasulullah, amalan yang hebat. Yang kedua, bila mana mereka menyampaikan kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkannya. Macam hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang sampai kepada kita
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in. Para tabi'in mengambil tanggungjawab untuk menyampaikannya kepada para tabi'in dan sampailah kepada kita. Dan semua yang kita amalkan ini sampai pahala kepada mereka. Oh, masya-Allah. Jadi sebab itu penting sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita macam bila dah belajar kitab At-Tibyan karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita sampaikan kepada orang-orang yang lain, especially keluarga kita. Keluarga kita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, anak-anak kita masih kecil. Tapi bila mereka dewasa, mereka membacanya, mereka ajar kepada anak-anak mereka. Selagi mana anak, cucu, keturunan kita membacanya, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepentingan dakwah. Jadi hari ini mudah saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau susah nak menyampaikan, panjang sangat yang Ustaz huraikan ni, nak buat apa? Share sajalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tekan butang share saja. Mudah-mudahan dalam kalangan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, family kita yang friend dengan kita dapat juga dan mereka ada kesempatan untuk menontonnya, ya. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi dengan kita share dengan friend kita yang ribu-ribu, mungkin seorang saja yang dengar ataupun dua orang saja yang dengar, tapi mereka amalkan. Masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak, yang menunjuk ke arah kebaikan, lalu orang lain melakukannya, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para sahabat semangat sekali untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan sunnah, menyebarkan hadis yang mereka belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu ringkas saja kan. Apa yang mereka sampaikan? Mengajar supaya membaca 2 surah pelindung sebelum tidur, Suratul Falaq dan Suratul Nas. Dan perkara yang terakhir dalam topik kita ni adalah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dengan berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumara wa bani Israil. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehinggalah membaca surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada 2 lagi surah tambahan yang kalau kita mampu untuk baca, maka kita bacalah ia, iaitu surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar dalam juzuk yang ke-23 dan masuk ke dalam juzuk yang ke-24, manakala surah Bani Israel adalah surah Al-Isra, pangkal juzuk yang ke-15. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sini kita boleh belajar satu perkara yang baru. Apa dia? Kalau contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, terdengar atau terbaca satu hadis yang menyebutkan tentang surah Bani Israel. Surah Bani Israel, kita pun biasalah kadang-kadang sensitif sikit dengan Israel, kan kita sensitif sikit. Jadi kita pun carilah dalam Quran. Kita cari dalam Quran, kita tengok dalam 114 surah itu tak ada pula nama surah Bani Israel. Kita ini tak betul hadis ni. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kan sensitif kan. Kita kata kenapa ni? Ni surah apa ni? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk makluman, selain daripada surah Al-Isra, ia juga dikenali sebagai surah Bani Israel. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada surah-surah yang lain, ya, seperti surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, ya. Baik. Dan sebelum kita akhiri kuliah kita untuk hari ini, saya nak bacakan sebab dia satu topik saja, iaitu bacaan bangun tidur. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sunnah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bangun tidur, sunat baginya, selalu kena ingat, bila Al-Imam An-Nawawi sebutnya, kembali kepada siapa? Kepada pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran tu siapa? Kita semua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah digalakkan, disunatkan apabila bangun daripada tidur, kita membaca
bahagian terakhir daripada surah Ali Imran bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai ayat yang terakhir. Ditulis di situ ayat yang ke-190. Dalam surah Ali Imran terdapat 200 ayat saja. 200 ayat, ya, genap 200 ayat. Maksudnya kita bila baca daripada ayat yang ke-190 hingga 200, kira-kira 11 ayat saja. Kira-kira kalau dalam mushaf satu muka surat setengah saja. Kira-kira dalam 22-23 baris saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebuah hadis sabit dalam As-Sahihain. Ingat, Sahihain bermaksud Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis yang mu'tabar, yang hadis-hadisnya sahih. Daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza istayqadha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat akhir, maksudnya 10-11 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran ketika bangun daripada tidur, ya. Jadi itu di antara sunnah yang digalakkan kepada kita untuk kita melakukannya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, kemudian apabila terjaga pada waktu malam, apabila bangun daripada tidur, itu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Cuma yang ditekankan oleh Al-Imam Nawawi adalah yang melibatkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Sedangkan doa-doa tu ada banyak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebelum kita berhenti, saya suka kongsikan, bila mana kita baca hadis ini disebutkan khawatim Ali Imran. Ali Imran, apa yang saya nak kongsikan adalah, ini adalah satu-satunya surah bila mana kita sebut sebutannya agak berbeza. Contoh, bila mana kita sebut surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, Al. Tapi untuk surah Ali Imran kita tidak sebut surah Al-Imran, kita akan sebut surah Ali Imran, Ali, kerana Al dengan Ali tak sama maksudnya. Al tu kalau kita katakan, kalau dalam bahasa Inggeris maksudnya the. Al-Fatihah, the opening ataupun pembukaan itu. Tetapi bila kita sebut Ali Imran, bukan maksud Al-Imran, the Imran, tapi Ali bermaksud family, the family of Imran, okey, keluarga Imran. Sebagaimana bila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda, kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala dan ke atas ali keluarga Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita sebut surah Ali Imran, tapi kalau ada orang sebut surah Al Imran, tak adalah kita kata salah, tetapi dia bukan Al, tapi dia Al, dia panjang Al, dia Ali, dia bermaksud keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hadis yang dapat kita pelajari yang boleh saya simpulkan. Yang pertama, bacalah 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain, bacalah 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian bacalah ayatul kursi. Bacalah 3 surah pelindung, iaitu surah Al-Falaq, suratul Ikhlas dan suratul Nas, dan bacalah surah Az-Zumar. Kalau tak boleh selalu, sekali-sekala pun tak apa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bacalah surah Bani Israel. Surah apa tu? Surah Al-Isra. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Okey, yang tu surah Al-Isra. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah yang dianjurkan kepada kita. Dan apabila kita bangkit daripada tidur, dianjurkan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ataupun 11 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Mudah-mudahan bila kita tidur dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita bangkit daripada tidur,
terus ingat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama boleh kita amalkan. Yang rajin, tolonglah catatkan ya, apakah nama surah-surah yang harus kita baca, ayat-ayat yang harus kita baca. Mudah-mudahan boleh diamalkan oleh orang-orang yang lain. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih pada Abang Jeff yang rakam sesi pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.